Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan, kelapangan waktu dan kesihatan yang sekaligus membolehkan kita hadir ke rumah Allah untuk solat fardu maghrib secara berjemaah dan untuk kita belajar serba sedikit apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita akan sambung pengajian kita tadabbur ayat-ayat tauhid. Kita bincangkan tentang ayat Quran dan hadis-hadis yang berkaitan tauhid. Jadi malam ni kita nak lihat beberapa hadis yang berkaitan dengan kelebihan kalimah la ilaha illallah. Kelebihan kalimah la ilaha illallah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, sesiapa yang akhir perkataannya ialah la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang hidup dia berakhir dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan, diambil nyawa kita dalam keadaan kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalau kita pernah tengok orang yang dalam keadaan nazak, kita akan dapati mereka waktu tu tak boleh dah nak bercakap sebenarnya biasanya. Nak berfikir pun macam tak. Jadi siapa yang menggerakkan lidah mereka untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Allah Subhanahu wa taala. Secara logiknya waktu tu mereka tak ada kemampuan, kadang-kadang nak bercakap pun tak mampu. Jadi orang yang nak hidup dia diakhirkan dengan kalimah la ilaha illallah, maka pastikanlah kehidupan dia sebelum sampai ke saat nazak tersebut dia benar-benar memahami maksud la ilaha illallah dan melaksanakan tuntutan kalimah la ilaha illallah. Jadi pada hari ini kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ya Rabb. Nabi SAW bagi tahu tentang satu hadis tentang permintaan Nabi Musa alaihi salam kepada Tuhannya. Nabi Musa kata, ya Rabb, wahai Tuhan, allimni syai'a azkuruka wa ad'uka bih. Wahai Tuhan, ajarkanlah aku sesuatu yang mana aku akan berzikir kepadamu, mengingatimu dan meminta berdoa kepadamu dengan perkara tersebut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul ya Musa. Allah pun menjawab kepada Nabi Musa alaihi salam, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa alaihi salam untuk ucap kalimah la ilaha illallah. Jadi nak menunjukkan kalimah la ilaha illallah ini bukanlah sahaja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut dah sebelum ni, mesej dakwah semua para nabi daripada Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mungkin berbeza-beza pada bab hukum hakam, tetapi mesej akidah mereka, tauhid mereka sama, iaitu mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Lalu bila Allah Subhanahu wa taala dah jawab macam tu, Allah suruh Nabi Musa alaihi salam sebut la ilaha illallah, maka Nabi Musa kata, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhan, semua hamba-hamba engkau, semua manusia, dia ucap kalimah ni. Maksudnya Nabi Musa alaihi salam dalam riwayat ni dia macam nak something yang special lah. Ialah la ilaha illallah, semua orang baca la ilaha illallah. Jadi dia nak something special dan dia rasa mungkin lagi istimewa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'i wa 'amirahunna ghairi
wal ardina sab'a fi kiffatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya langit ini, 7 petala langit, dan semua yang menjadi penghuninya kecuali aku, dan begitu juga 7 petala bumi dan segala penghuninya, berada fi kiffatin, berada pada satu timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimah la ilaha illallah pula pada satu timbang lagi. Maksudnya macam dacing. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kalaulah langit dan bumi dan segala isi dia berada pada satu, orang kata, mangkuk dacing tu, dan kalimah la ilaha illallah pula berada pada satu mangkuk dacing lagi, malat bihinna la ilaha illallah, nescaya akan lagi beratlah kalimah la ilaha illallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih. Cuma sebahagian ulama hadis berbeza pendapat tentang riwayat ini, sama dia riwayat yang sahih atau riwayat yang dhaif, kerana ada kedaifan yang ringan lah pada salah seorang perawi hadis tersebut. Jadi tuan-tuan, daripada riwayat ini, daripada hadis ini, nak menunjukkan betapa besarnya kalimah la ilaha illallah. Kalimah yang semua orang tahu. Sejak kecil kita ucap la ilaha illallah. Semua orang, tak kira ulama ke, orang awam ke, dia orang kaya ke, dia orang miskin ke, dia nabi ke, dia umat kepada para nabi ke, mereka semua ucap la ilaha illallah. Nabi Musa AS nak sesuatu yang istimewa, special, tapi Allah bagi tahu kalimah la ilaha illallah ni berat. Sangat berat. Bila diucapkan, ganjaran dia sangat besar kepada orang yang mengucapkannya dalam keadaan mereka faham tentang maksud la ilaha illallah, dalam keadaan mereka beriman dengan maksud la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, hadis ni juga nak menunjukkan kepada kita, riwayat ni nak menunjukkan kepada kita bagaimana kelebihan zikir yang disyariatkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang pada zaman sekarang, mereka menyatakan bahawa zikir-zikir macam la ilaha illallah tu, subhanallah ke, alhamdulillah tu zikir orang awam. Tapi orang-orang yang atas-atas, orang khawas, orang-orang terpilih, wali Allah, dia ada zikir yang khas. Tu yang kadang-kadang ada orang zikir Kalau kita jumpa kumpulan-kumpulan tertentu, mereka kata ini zikir orang-orang yang istimewa. Kita katakan zikir yang paling hebat ialah yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi Musa AS kata semua orang ucap la ilaha illallah, maksud dia nak sesuatu yang lain. Lalu Allah bagi tahu beratnya, betapa besarnya ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang kata zikir yang mereka-reka, yang direka-reka oleh tok guru mereka lebih hebat daripada zikir yang diajar oleh Nabi SAW, yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, maka ketahuilah orang itu telah memandai-mandai dalam agama. Tak boleh cakap macam tu. Amalkan zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Misalnya dalam hadis yang sahih, yang terakhir, hadis yang terakhir dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, kalimatan habibatan ilar rahman, 2 perkataan, 2 kalimah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Ar-Rahman. Khafifatan 'alal lisan, sangat ringan, dia ringan, 2 kalimah, 2 zikir ni ringan ke atas lidah, maksudnya mudah nak ucap. Thaqilatan fil mizan, tetapi 2 zikir ini, 2 kalimah ini berat di atas al-mizan, timbangan, dacing timbangan pada hari kiamat. Apa zikir dia? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang pertama subhanallahi wa bihamdi, yang kedua subhanallahil azim. Simple kan? Semua orang tahu, hafal subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada orang kata, lah ustaz, tapi zikir ni semua orang amal, saya nak zikir yang special. Tidak ada zikir yang lebih special, yang lebih istimewa daripada zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Dan hadis ni tunjuk macam tu. La ilaha illallah adalah ucapan yang paling penting bagi seorang manusia. Itulah ucapan yang kalau diucapkan dengan beriman kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan manusia ke dalam syurga.
Orang yang ada kalimah tauhid ini, mereka kalau masuk neraka sekalipun tidak akan kekal selama-lamanya. Tetapi manusia yang tak ada kalimah tauhid ini, tak beriman dengannya, maka tempat mereka dalam neraka dan mereka akan kekal selama-lamanya. Kita lihat pula hadis yang lain, hadis yang sahih yang berkaitan beratnya kalimah la ilaha illallah ini. Hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Pada hari kiamat nanti, salah seorang daripada umatku akan dipanggil dengan suara yang kuat, yang keras, di hadapan manusia, di hadapan umat manusia yang lain. Maksudnya dipanggil di hadapan. Macam kita kalau kat sekolah, perhimpunan sekolah ramai-ramai tu, tiba-tiba guru besar panggil, Mas Ri datang depan. Berdebar kita, apa pula guru besar nak buat rotan ke apa. Jadi itulah analoginya. Allah panggil di hadapan orang ramai, sejutaan manusia pada hari kiamat. Fayunsharu alaihi tis'atun wa tis'una sijilla. Lalu dibukakan, dibentangkan untuknya 99 catatan. Macam sijil lah, atau kertas lembaran, yang mana setiap lembaran tadi sejauh mata memandang, maksudnya panjang sangat. Jadi ada 99 lembaran catatan. Lembaran catatan ni tuan-tuan, tertulis padanya apa yang manusia lelaki tadi buat, amal-amal kejahatan yang dibuat kat dunia. Kullu sijillin maddul basar, sejauh mata memandang. Summa yaqulullahu azza wa jal, kemudian Allah kata, hal tunkiru min hadza syai'a, ada tak apa-apa dalam rekod amalan ni yang banyak ni, 99 lembaran yang setiap lembaran sejauh mata memandang ni. Allah tanya dekat orang tadi, kamu nak, ada tak apa-apa yang kamu tak setuju, kamu nak ingkar, atau kamu nak katalah macam, saya tak buat benda ni Allah. Tengok Allah Maha Adil. Allah tahu orang ni buat ke tak, tapi Allah tanya kat dia, ada tak apa-apa yang kamu tak setuju, yang kamu nak ingkar? Lalu lelaki tadi, orang tadi akan kata, ya Rabb, la ya Rabb, tak ada. Dia tahulah semua benda yang tertulis tu dia pernah buat. Lalu Allah tanya lagi kepada orang tadi, azalamatka katabatil hafizun, adakah malaikat aku, malaikat yang menulis amalan kamu tu, ada menzalimi kamu? Maksudnya Allah tanya, ada tak malaikat tulis benda yang kamu tak buat? Ada tak malaikat tulis dosa-dosa yang sebenarnya kamu tak buat, kesalahan tu kamu tak buat pun? Yelah, kalau kita contoh kat sekolah pengawas, kadang-kadang nakal-nakal pergi catat kawan buat bising, misalnya kawan tu duduk senyap elok je. Jadi Allah tanya kat dia, ada tak malaikat yang mencatat amalan ni, dia zalim kat kamu? Fayaqul la ya Rabb, dia pun berkata, tidak wahai Tuhan. Orang tadi berkata, tak ada, semua ni betul, memang aku buat. Allah tanya lagi, ya Allah, Allah ni punya baik. Allah bukan tak tahu, tapi nak menunjukkan macam mana kemuncak keadilan Allah. Allah tahu orang ni ada keuzuran ke, betul ke tidak, tapi Allah tanya. Allah bagi peluang untuk orang ni yang sedang yang bersalah ni, Allah bagi dia peluang untuk bercakap. Kita kadang orang buat salah, kita tak bagi peluang langsung nak bercakap. Senyap, kamu buat salah, kamu senyap. Tapi Allah tanya, Allah bagi peluang. Allah tanya lagi kat dia. Tadi dah tanya, ada tak kesilapan? Kata tak ada. Ada tak malaikat buat jahat ke, pergi zalim kat kamu? Kata tak ada. Allah tanya lagi kat dia, alaka uzrun, kamu ada apa-apa keuzuran tak? Yelah, mana tahu ada kamu buat dosa, tapi adalah sebab-sebab yang terpaksa buat ke, keuzuran ke. Allah tanya, alaka hasanatun, kamu ada buat apa-apa kebaikan tak? Bukan Allah tak tahu, tapi Allah tanya. Allah bagi peluang kat dia jawab. Fayahabur rajul, lalu lelaki tadi dia tunduk takut. Dia tahulah, macam kita lah, kalau kena kat perhimpunan kan, depan orang ramai, guru besar tanya, betul ke kamu buat ni? Kita tahulah kita buat, nak jawab pun susahnya. Guru besar tu tanya, bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi kita nak jawab depan orang ramai, betul cikgu saya buat. Kamu merokok kan? Ni depan orang ramai ni.
Nak menjawab pun terketar-ketar. Jadi laki tadi fayahabur rajul, dia dalam keadaan takut. Fayaqul, dia pun kata, la, tak ada. Aku tak ada uzur langsung. Dan aku tak ada kebaikan langsung. Maksudnya laki ni teruk lah. Maksudnya kata dia tak ada buat benda-benda baik langsung. Dan tak ada alasan untuk dia buat benda-benda dosa tadi. Tiba-tiba Allah kata kat dia, bala, bahkan sebenarnya ada. Innalaka indana hasanat, sesungguhnya engkau ni di sisi kami, kamu ni mempunyai kebaikan-kebaikan. Laki tadi dia rasa tak ada, aku tak ada, mungkin tak pernah buat kebaikan langsung. Jadi dia katalah kat Allah, aku tak ada langsung buat benda baik. Tiba-tiba Allah kata, sebenarnya ada, sesungguhnya kamu memiliki kebaikan. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum, sesungguhnya tidak akan ada kezaliman berlaku ke atas kamu pada hari ini. Tuan-tuan, maksudnya catatan yang 99 lembaran tadi semua rekod kejahatan lah. Sebab tu laki tu kata, aku memang tak ada buat benda baik langsung Allah. Jadi Allah kata, tak, kamu ada satu benda kebaikan yang kamu pernah buat. Dan tidak akan ada kezaliman berlaku kat kamu pada hari ini. Fatukhraju lahu bitaqatun, lalu dikeluarkanlah bitaqah. Bitaqah ni macam kad yang kecil. Nak mudah kata, bitaqah ni macam kalau kita beli baju tu ada kertas yang tak harga, tak ada harga kat sini. Bayangkan tuan-tuan, kertas yang kecil tu kalau kita timbang secara logik kita lah, kita letak kat tanda acing. Satu kita ambil lah mungkin 99 buah buku kan. Tadi kan sebut 99 lembaran yang sejauh mata memandang, maksud tebal, banyak. Kita letak 99 buah buku kat atas satu ni mangkuk dacing tu. Lepas tu ambil lah kad harga. Tak pun kalau beli roti Gardenia tu kan ada yang kat atas macam kad tu kan, yang harga tu, letak kat satu mangkuk dacing lagi. Confirm berat yang buku-buku tadi. Jadi Allah kata, fatukhraju lahu bitaqatun, dikeluarkan satu kad kecil milik dia. Fiha, apa yang tertulis atas kad tersebut? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kad tersebut ada rekod amalan dia, kebaikan dia, iaitu dia ucap 2 kalimah syahadah. Dia tauhidkan Allah. Mungkin itulah satu-satunya kebaikan yang pernah dia buat. Lalu laki tadi kata, bila dia tengok, dia kata, ya Rabb, wahai Tuhan, ma hadhihi al-bitaqah ma hadhihi as-sijillat. Tapi Tuhan, ya Tuhan, apa sangatlah kad kecil ni kalau nak bandingkan dengan lembaran-lembaran yang banyak tadi tu. Allah kata kat dia, innaka la tuzlam, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Fatuda'u sijillat fi kiffatin, lalu diletakkanlah lembaran 99 lembaran tadi atas satu mangkuk dacing. Wal bitaqatu fi kiffatin, diletakkan pula bitaqah, kad kecil yang ada kalimah la ilaha illallah tadi atas satu mangkuk dacing lagi. Fatashat as-sijillat, lalu ringan pula lembaran-lembaran kejahatan dia tadi. Wasaqulat al-bitaqah, sebaliknya kad yang mengandungi kalimah la ilaha illallah tadi jadi berat. Jadi tuan-tuan, nak menunjukkan bagaimana kalimah la ilaha illallah tadi telah menyelamatkan lelaki tadi. Dia rasa dia tak ada apa-apa dah. Habislah dia. Kalau kita tuan-tuan, kita kat sekolah perhimpunan, guru disiplin sebut satu persatu kesalahan kita, kita tak habislah kita ni, tak boleh buat apa dah. Tiba-tiba Allah sebut satu kebaikan yang orang tu pun tak rasa tu macam kebaikan. Dia tak ingat pun dia pernah ucap kalimah la ilaha illallah, kalimah syahadah. Lalu berat kalimah syahadah tersebut. Jadi tuan-tuan, nampak kecil kalimah syahadah, tetapi dia boleh mengatasi segala dosa-dosa yang pernah manusia lakukan. Bukan kita nak kata tak apa, yang penting Islam tu buat dosa, bukan. Tapi kita nak bagi tahu itulah amalan yang paling penting. Sebab tanpa kalimah syahadah, kita buat kebaikan macam mana pun, solat, puasa, zakat, sedekah, Allah tak akan terima amalan kita.
takkan bagi manfaat kepada kita amalan-amalan yang kita buat di dunia ni. Ke akhirat tak manfaat untuk kita. Jadi jaga kalimah syahadah kita. Jangan buat perkara-perkara yang merosakkan syahadah. Sebab tu kita akan bincang dalam kuliah kita ni pasal syirik. Sebab kita nak jaga. Kenapa kita duk bincang tentang perkara-perkara yang merosakkan akidah? Sebab kita nak jaga kalimah syahadah kita. Sebab itu perkara paling penting. Kita banyak dosa tuan-tuan. Jadi Allah dengan rahmat Dia yang luas, dengan satu amal ni, 2 kalimah syahadah yang kita ada, kalimah la ilaha illallah yang kita ada, ia boleh menjadi sebab Allah selamatkan kita daripada api neraka. Dalam sebuah riwayat lain pula yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi SAW, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, sebaik-baik perkataan yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku ucapkan ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, Dialah yang memiliki pemerintahan, Dialah yang memiliki pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tuan-tuan, zikir ni setiap hari kita baca kan. Lepas solat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas tu baca apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lepas tu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir-zikir yang kita dah hafal sejak kecil lagi tuan-tuan, rupanya zikir ni berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah berpaling kepada zikir-zikir yang manusia reka. Kita lihat hadis yang seterusnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan beliau menyatakan hadis ini hadis hasan. Daripada Anas bin Malik, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, hadisnya hadis qudsi. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, kalau kau datang berjumpa aku dengan seluas bumi dosa, banyak sangat dosa. Summa laqitani la tusyriku bi syai'a, dan kamu jumpa aku ni dalam keadaan kamu tak syirikkan aku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, nescaya aku akan datang kepadamu dengan membawa keampunan seluas bumi juga. Nak bagi tahu macam mana beratnya kalimah la ilaha illallah ni akan menjadi penyebab kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita nak masuk satu bab lagi, satu hadis yang menceritakan 70,000 golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Semua orang beriman akan masuk syurga tuan-tuan, insya-Allah. Siapa yang ada kalimah la ilaha illallah akan masuk syurga. Tetapi keadaan manusia yang masuk syurga ni berbeza-beza. Ada yang masuk cepat, ada yang masuk lambat, ada yang kena hisab, ada yang tak kena hisab, ada yang kena masuk neraka dulu. Jadi malam ni kita nak tengok beberapa ayat dan hadis Nabi SAW berkaitan orang yang masuk syurga tanpa hisab ini. Kita lihat satu hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, Husain bin Abdul Rahman berkata, satu ketika aku berada bersama Sa'id bin Jubair. Dia cerita dia dengan Sa'id bin Jubair. Lalu Sa'id bin Jubair tanya kat dia, malam tadi kau ada nampak tak meteor, bintang ni lah, taik bintang? Dia pun ditanya oleh Sa'id bin Jubair, dia pun kata dia nampak. Kemudian dia bagi tahulah sesungguhnya waktu tu dia bukanlah tengah buat qiyamul lail, dia bangun tu sebab dia kena sengat dengan kala jengking. Sebab Husain bin Abdul Rahman ni tak naklah orang sangka dia buat satu kebaikan yang sebenarnya dia tak buat. Kalau kita, biarlah orang ingat kita bangun qiyamul lail, tak. Dia beritahu, betul aku nampak meteor. Lepas tu dia beritahu, tapi malam tadi tu aku bangun bukanlah sebab qiyamul lail, aku sakit, kena sengat. Lalu Sa'id bin Jubair tanya kat dia. Sa'id bin Jubair ni tabi'in, dia anak murid kepada Abdullah bin Abbas.
Lalu Sa'id bin Jubair pun tanyalah dekat dia, apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat? Lalu Husain pun jawab, aku minta diruqyah, dijampi. Lalu Sa'id bin Jubair tanya, kenapa kamu buat macam tu? Kenapa kamu minta dijampi? Lepas tu Husain bin Abdul Rahman pun katalah, ini kerana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Saya pun tanya, apa hadis tu? Husain pun kata, aku mendengar sebuah hadis daripada Buraidah bin Husayb, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada jampi atau ruqyah kecuali kerana ain. Ain ni adalah pengaruh buruk bila orang tengok kita, seseorang, biasa budak-budak kena atau orang dewasa pun, ain ni lah bila seseorang tu dia tengok dengan pandangan hasad, maka boleh menyebabkan benda yang ditengok tu terkena keburukan lah. Jadi kata dia, Nabi SAW sebut tidak ada ruqyah kecuali kerana ain atau terkena sengatan. Lalu Sa'id pun kata kat dia, sungguh baik, sungguh bagus seseorang yang mengamalkan apa yang telah dia dengar. Jadi dia pujilah Husain, dia pernah dengar hadis tu dan dia beramal. Dia kena sengat, dia pun mintalah dijampi. Tetapi kata Sa'id bin Jubair, aku pernah dengar Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada kami bahawa Nabi SAW bersabda, uridat alayyal umam, telah dibentangkan atau ditunjukkan kepadaku beberapa umat. Fara'aitun nabiyya ma'ahur rahtun. Fara'aitun nabiyya ma'ahur rahtun. Aku nampak ada seorang nabi yang bersamanya ada sekumpulan kecil sahaja. Wan nabiyyu ma'ahur rajulu war rajulan. Dan ada pula seorang nabi yang bersamanya, maksud pengikut-pengikut nabi tersebut hanya seorang, 1-2 orang je. Jadi tuan-tuan, maksudnya ada nabi-nabi sebelum Nabi SAW yang pengikut dia sikit sangat, 1-2 orang. Wan nabiyya, dan aku nampak ada satu nabi pula, walaisa ma'ahu ahad, dia tak ada pengikut langsung. Izrufi ali sawadun azim, tiba-tiba ditunjukkan kepadaku satu kelompok yang besar. Fazanantu annahum ummati, aku pun rasa ini umat aku lah ni. Maksudnya nanti pada hari kiamat akan ditunjukkan ada nabi yang seorang, ada nabi ramai. Dan Nabi SAW nampak sekelompok, dia kata, oh ni umat aku ni, maksud aku ramai. Faqila li hadza Musa wa qaumuh, yang ramai itu Nabi Musa dengan pengikut dia, kaum dia. Fanazartu fa iza sawadun azim, aku tengok, aku toleh dan aku nampak satu lagi kelompok yang ramai, lagi ramai. Lalu dikatakan kepadaku, kata Nabi SAW, disebutkan kepada Nabi SAW, hadhihi ummatuk, inilah umat kamu. Maksudnya Nabi SAW memiliki umat yang lebih ramailah berbanding Nabi-Nabi yang terdahulu. Lepas tu disebutkan kepada Nabi SAW, wa ma'ahum sab'una alfa, dan dalam kelompok yang besar ini ada 70,000 orang. Yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azab, mereka ini masuk ke dalam syurga tanpa dihisab dan tanpa diazab. 70,000 ni masuk syurga terus, tak kena seksa, tak kena hisab pun, tak ada nak dibicarakan ke apa, terus masuk. Lalu lepas menyebutkan hadis tersebut, Nabi SAW pun bangun. Nabi SAW pun masuklah ke dalam rumah baginda SAW. Lalu bila Nabi SAW bangun, masuklah rumah, para sahabat pun mula berbincang. Para sahabat berbincang, siapa 70,000 orang ni? Siapa 70,000 orang ni? Mestilah mereka nak tahu. Sebab 70,000 daripada semua umat Nabi SAW. Umat Nabi SAW daripada zaman Nabi SAW sampai hari kiamat, 70,000. Sikitlah maksudnya, daripada berbilion-bilion umat Nabi SAW. Jadi ada sahabat pun bincang-bincang, ada yang menyatakan boleh jadi 70,000 ni adalah orang yang bersama-sama dengan Nabi SAW semasa hidup.
Ada pula yang kata 70,000 orang ini adalah orang yang dilahirkan sebagai Muslim dan tak pernah syirikkan Allah langsung. Dan mereka pun bagilah pelbagai pendapat. Sebab tadi Nabi SAW sebut 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Lepas tu Nabi SAW keluar, masuk rumah dia. Jadi para sahabat bincang-bincang, mereka nak tahu siapa 70,000 ni. Kemudian Nabi SAW pun keluar. Lalu para sahabat pun bagi tahulah kepada Nabi SAW tentang, ialah tertanya-tanyanya mereka tentang isu tersebut. Lalu Nabi SAW sebut, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk dijampi. Wala yatatayyarun. Dan mereka tidak percaya kepada sial. Ya, percaya sial itu kan nasib buruk dan semua. Wala yaktawun. Dan mereka ini adalah orang yang yang tidak berubat dengan besi panas. Zaman dulu ada satu perubatan yang mana kalau ada kecederaan mereka akan tepek dengan besi panas kat tempat tersebut. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka ini adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW bagi tahu ciri 70,000 orang tadi. Lalu seorang sahabat bernama Uqashah bin Mihsan, dia pun berdiri, dia kata, "Ya Rasulullah, tolonglah minta kepada Allah, doa kepada Allah supaya aku ni termasuk di kalangan 70,000 orang tadi." Lalu kata Nabi SAW, "Ya, engkau termasuk di kalangan mereka." Kemudian bila tengok macam tu, sahabat-sahabat lain pun bangun kan, minta Nabi SAW, "Tolonglah doakan supaya aku juga termasuk 70,000 tadi." Maka Nabi SAW kata, "Sabaqaka biha Uqashah." Uqashah dah mendahului. Maksud Nabi SAW tak nak doakan dah orang lain. Uqashah je yang dapat doa Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, hadis ni menceritakan tentang orang yang masuk syurga tanpa hisab. Seperti kita dah sebutkan sebelum ini, semua orang yang mentauhidkan Allah, kesudahannya akan masuk syurga. Hanya saja mereka akan melalui keadaan yang berbeza-beza. Ada yang masuk syurga tanpa hisab, tak dibicarakan langsung, dan tanpa diazab. Ya, dah hisab pun tak ada, azab lagi tak ada, macam kelompok ni. Dan ada pula yang akan dihisab terlebih dahulu dengan hisab yang mudah. Maksudnya dibicarakan, dibincangkanlah tentang keadaan mereka, tapi mudah. Yang mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hisaban yasira. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Insyiqaq ayat 7. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun sesiapa yang diberikan kitab rekod amalannya pada tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka ini akan dihisab, akan dibincangkan, dibicarakan dengan hisab yang mudah. Dikira-kira amalan mereka ni dengan cara yang mudah. Maksudnya tak adalah macam kata serius sangat, sekadar lalu macam tu je. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali, orang tadi lepas dihisab dengan hisab yang mudah, dia akan kembali kepada ahli keluarganya dalam keadaan gembira, bahagia. Jadi apa maksud hisab yang mudah? Maksudnya sekadar arat, macam pembentangan sahaja. Tak adalah dibicarakan kenapa kamu buat ni, kamu betul tak kamu buat ni, buat itu. Sekadar ditunjukkan saja yang dia pernah buat dosa-dosa tu. Tetapi akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidaklah macam tadi ditonjolkan kejahatan dia di hadapan orang ramai pada hari kiamat. Aisyah radhiyallahu anha bila dengar ayat ini, dia tak faham apa maksud hisab yang mudah tu. Sebab Nabi SAW pernah sebut, man nuqishal hisab uzib. Sesiapa yang dibincangkan keadaan dia, dihisab, maksudnya dia akan diazab. Lalu Aisyah pun kata, lepas dengar Nabi SAW kata siapa yang dibincangkan hisab dia, amalan dia, maka dia akan diazab. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun cakap kat Nabi SAW, bukankah tadi Allah dah kata, Allah kata orang yang beriman tadi akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi adakah orang beriman yang kena azab juga? Lalu kata Nabi SAW, dah hadis Sahih Bukhari ni, zalikal ard.
Hisab yang mudah ni maksudnya sekadar pembentangan sahaja, taklah kena azab. Lalu dalam riwayat yang lain, hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yudnil mu'min fayadau alaihi kanafahu. Allah akan dekatkan dirinya kepada seorang yang beriman, lalu akan menutupinya. Wa yasturuhu fayaqul, lalu Allah tanya kat dia, ata'rifu dzamba kadza? Kau ingat tak, kau tahu tak, ingat tak dosa ni yang kau pernah buat? Ata'rifu dzamba kadza? Kamu ingat tak dosa ni, ingat tak? Fayaqul na'am ay rabbi. Dia pun betul-betul ingat. Hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Sampai dia pun mengakuilah semua dosa-dosa dia pernah buat, dan dia rasa habislah, binasalah dia. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, satartuha alaika fid dunya. Aku dah tutup dah dosa-dosa kau di dunia. Maksudnya aku tutup keaiban kau, orang tak tahu pun tentang dosa-dosa kau. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan pada hari ini, pada hari kiamat, Allah kata, aku mengampuni dosa-dosa ini yang kau pernah lakukan. Fayu'ta kitaba hasanatihi. Lalu diberikanlah buku catatan kebaikan-kebaikannya kepada orang tadi. Jadi itu maksudnya hisab yang ringan. Ada orang yang kadang-kadang kalau ikut timbangan berat dia, habislah dia masuk neraka. Tapi Allah tak, orang kata macam, tak apa, maafkan. Dan kelompok yang ketiga pula adalah kelompok yang dihisab dengan dibincangkan, maksudnya diteliti detail lah tentang apa yang dia buat. Kemudian dia akan masuk dicampak dalam neraka. Kemudian bila dah habis tamat hukuman dia, barulah dia masuk syurga. Jadi orang yang dicampak dalam neraka ni pun, tuan, ada banyak kategori. Ada orang yang akan tamat hukuman, ada juga orang yang dicampakkan dalam neraka kemudian dikeluarkan awal daripada tempoh hukuman dia. Macam itulah faham dia. Sebab syafaat, ada syafaat Nabi SAW dan ada syafaat orang-orang beriman, yang mana antara dalam hadis sahih Muslim, panjang hadis tu, Allah bagi peluang kat orang-orang beriman untuk mereka keluarkan daripada neraka siapa-siapa orang beriman yang mereka kenal. Sebab tu tuan-tuan, kita banyakkanlah berkawan dengan orang-orang baik. Mana tahu nanti dapatlah juga sedikit syafaat daripada dia, dia tolong kita, keluarkan kita daripada api neraka. Dia rahmat Allah luas. Orang yang masuk neraka pun Allah bagi peluang. Ada yang sampai habis hukuman, ada yang orang yang tak habis hukuman. Macam kau kat dunia ni, macam masuk penjara lepas tu dapat pengampunan agung. Macam tu lah lebih kurang maksudnya. Dia keluar sebelum tamat tempoh hukuman yang ditetapkan oleh mahkamah. Jadi begitulah tiga keadaan manusia beriman yang dimasukkan pada hari kiamat nanti. Jadi kita nak tengok, kita kembali kepada hadis tadi tentang 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Jadi Nabi SAW dah sebut dalam hadis ni, ciri pertama mereka tak pernah minta dijampi. Yang kedua, mereka tak pernah minta dirawat menggunakan, ditempel dengan besi yang sangat panas kepada bahagian yang sakit. Yang ketiga, mereka tak percaya, tak terlibat dengan kepercayaan sial-sial ni. Yang keempat, mereka ini bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam pelik pula kita kata, oh, jadi macam tu tak boleh lah kita minta orang jampi kita. Jadi ulama bincang tentang orang ni. Kenapa Nabi SAW kata orang ni dia tak minta dijampi, sedangkan menjampi itu adalah benda yang dibenarkan selagi mana jampi-jampi tersebut tak syirik. Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat. Seorang sahabat tanya, wahai Rasulullah, boleh tak aku menjampi? Maka kata Nabi SAW, man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang di kalangan kamu yang mampu nak bagi manfaat kepada saudara dia, buatlah. Maksud, kalau kita pandai jampi tak ada masalah. Jadi apa maksud tidak minta dijampi ini? Maka ada sebahagian ulama menyatakan maksudnya ialah orang yang tidak minta dijampi dengan jampi-jampi yang syirik. Jadi tuan-tuan, para ulama memberikan syarat kalau kita nak menjampi ni,
kita kena ambil jampi-jampi yang bukan syirik. Dalam riwayat Ibnu Majah kata Nabi SAW, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi, tangkal dan ubat guna-guna sihir pengasih adalah syirik. Jadi dalam hadis Nabi SAW tengah cakap tentang jampi yang syirik. Dalam riwayat Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia menceritakan dalam hadis Sahih Muslim, kunna narqi fil jahiliyah. Kami zaman jahiliyah dulu sebelum Islam, kami menjampi juga. Faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi zalik? Apa pendapat kamu tentang amalan menjampi ni? Maksud kita baca sesuatu pada orang sakit dan semisalnya. Lalu kata Nabi SAW, Nabi SAW tak terus larang. Nabi SAW kata, i'ridu alayya ruqakum. Tunjuk kat aku jampi kamu. Maksudnya bagi tahu kat aku, bacakan ke? Nabi SAW nak dengar apa benda yang kamu baca. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak ada masalah untuk menjampi selagi mana tidak mengandungi perkara-perkara syirik. Jadi Imam As-Suyuti dan Imam Ibn Hajar menjelaskan, ulama sepakat tentang dibenarkan menjampi apabila dia memenuhi 3 syarat. Pertama, jampi itu yang dibaca adalah menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syafi. Yang kedua, hendaklah guna bahasa Arab atau bahasa yang difahami. Kalau zaman tempat Arab, dia bahasa Arab lah. Jadi kita kalau nak jampi, kena bahasa yang difahami. Kalau orang yang kita merawat kita tu, dia baca apa dia tak, kita pun tak faham. Tak bahasa Siam ke apa, tak apa, mungkin bukan bahasa Siam, dia baca butir-butir, dia baca tu pun kita tak tahu apa dia. Kan biasa orang jampi dia baca perlahan-lahan kan. Jadi sedangkan syarat kedua, hendaklah dengan jampi yang difahami maksud dia. Tapi kalau jampi pun dengan butir-butir tak tahu apa dia baca, dia tak memenuhi syarat. Yang ketiga, hendaklah beriktikad bahawa jampi itu tidaklah memberi kesan dengan sendiri. Bahkan yang menyembuhkan atau menyihatkan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau jampi kita memenuhi syarat-syarat ni, maka tidaklah terlarang. Jadi kita sambung huraian untuk hadis ni sedikit lepas azan nanti, insya-Allah. Kita berhenti seketika untuk azan.
Allahumma rabbah zid'ah wa kittamah wassalatil qa'imah hati Muhammad wasilatul fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit huraian kepada hadis berkaitan 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab tadi. Jadi banyaklah perbezaan pendapat di kalangan ulama' dalam menghuraikan hadis ni. Ada yang kata hadis ni menunjukkan kelebihan, memang jampi dibenarkan tapi tak digalakkan minta orang jampi kita. Ada yang kata berdasarkan hadis ni, kalau sakit lagi elok tak berubat dan semisalnya. Cuma ada ulama tak setuju sebab banyak dalil lain menunjukkan Nabi SAW berubat. Nabi SAW sendiri dijampi. Aisyah radhiyallahu anha waktu Nabi SAW sakit, Aisyah jampi Nabi SAW. Tuan-tuan, jampi ni senang je. Kita baca ayat Quran, surah Al-Fatihah, surah 3 Kul, atau apa-apa sahaja ayat Quran yang kita hafal, kita jampi. Jadi wallahu alam, salah satu pendapat yang ada ialah mereka menyatakan kunci kepada hadis ini ialah penghujung tu. Allah kata wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab ini, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jampi yang menyebabkan seseorang, meminta jampi yang menyebabkan seseorang bukanlah masuk neraka, maksud tak dapat kelebihan masuk syurga tanpa hisab ini ialah apabila seseorang itu dia terlalu bergantung kepada orang yang menjampinya. Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Dan seorang perawat atau penjampilah kita kata, yang buat rawatan Islam, jampi, ruqyah dan semisalnya, kalau kita nak kenal perawat yang benar, dia akan lebih menggalakkan pesakit dia itu menjampi diri sendiri. Dia sebolehnya tak perlu dah pesakit tu nak berulang-ulang datang kat dia. Dia akan ajar ni, baca surah ni, Nabi SAW ajar surah 3 Kul, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, boleh baca sendiri. Dia akan galakkan pesakit dia merawat diri sendiri, menjampi diri sendiri. Itu perawat yang benar. Tapi kalau perawat tu, kalau kita kata, ustaz boleh tak saya jampi diri sendiri, dia kata, boleh tu boleh, tapi lagi afdal saya yang jampi kan. Itu masalah. Itu masalah. Sebab apa? Manusia kadang-kadang kita ni bergantung sangat kat orang. Jampi ni tuan-tuan, kita boleh buat sendiri. Surah Al-Fatihah kita hafal. Surah 3 Kul, kanak-kanak sekolah hafal. Baca zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW, doa-doa Nabi SAW ajar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW ajar, dengan nama Allah aku menjampi kamu. Kau tak hafal sangat surah Al-Fatihah? Ada para sahabat dia jampi orang dengan surah Al-Fatihah dan dengan izin Allah sembuh. Tapi sebahagian orang dia rasa tak boleh nak kena jumpa si fulan ni juga. Jadi hati dia dah bergantung kepada orang tadi, sedangkan dia mampu buat perkara tersebut. Bukan maksudnya tak boleh minta orang jampi. Sama macam kita sakit jumpa doktor. Kita jumpa doktor sebab apa? Sebab kita tak mampu nak rawat diri sendiri. Kita tak tahu pasal ubat apa tu orang kata mujarab, macam mana nak kesan penyakit. Kita tak ada alat-alat. Jadi nak tak nak memang kena jumpa doktor lah. Itu pun kita kena yakin Allah yang sembuhkan kita. Tapi tuan-tuan, bab jampi, ada ke siapa di kalangan orang beriman tak reti langsung nak baca surah Al-Fatihah? Kalau dia surah Al-Fatihah pun dia tak hafal, maksudnya dia kena baiki basic agama dia. Sebab itu perawat yang benar, dia akan nasihat orang yang minta dirawat tu untuk jaga agama. Kalau tak solat, kena solat. Kalau tak reti baca Quran, belajar baca Quran. Dia takkan buat orang tu sentiasa nak berulang alik datang kat dia.
Jadi tuan-tuan, bila kita faham hadis ni, maka kita tak akan bergantung pada orang. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kita boleh buat sendiri, yang tak perlukan orang lain untuk rawat kita, kita jampi diri kita sendiri. Baca surah Fatihah, 3 kul, ayat kursi dan semisalnya. Jadi kuncinya ialah tawakal kepada Allah. Tawakal ni bukan maksud tak berubat tuan-tuan, tak berusaha. Jampi ni ikhtiar lah juga. Nabi SAW ajar jampi. Nabi SAW bila sakit pun ada guna ubat-ubat yang digunakan oleh orang zaman tersebut. Tawakal ni amalan hati tuan-tuan. Tawakal ni kita tak nampak. Ada orang kita mungkin nampak, aku tawakal lah ke Allah, dia tak nak berubat, jampi tak nak, jumpa doktor tak nak, makan ubat tak nak, berubat tradisional tak nak, semua tak nak. Dia kata tak apalah, aku tawakal. Tapi bila kita borak-borak dengan dia, kita dapati bukan tawakal sebenarnya. Dia dah putus asa. Beza tu, tawakal dengan putus asa beza. Tawakal kita serahkan diri kita ke Allah. Kita usaha jumpa doktor, kita jampi diri kita sendiri, makan ubat, tapi kita keyakinan hati kita Allah yang bagi kesembuhan. Tapi ada orang dia tak berubat semua, bukan sebab tawakal, tapi sebab dia rasa tak ada, tak sembuh dah ni. Itu bukan tawakal, itu sebenarnya berputus asa. Kita tak disuruh untuk berputus asa. Kita disuruh berusaha, berikhtiar dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Dalam masa yang sama, hati kita ikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa faedah yang boleh kita dapat daripada hadis 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisap ni? Yang pertama tadi, bila Nabi SAW bagi tahu ada Nabi yang tak ada umat, maka kita kena tahu bahawa kebenaran tu tak dinilai dengan jumlah pengikut. Seorang pendakwah macam saya ustaz ngajar kat Masjid Surau, jangan fokus kita adalah mengumpul pengikut. Bila nak kumpul pengikut tu, yang kita akan cakap benda yang orang suka je. Nak cakap aku benda, tak boleh. Nanti kalau cakap nanti hilang follower, hilang pengikut, tak boleh. Nabi ada yang tidak ada pengikut langsung. Jadi dakwah kena disampaikan dengan benar, ikhlas kerana Allah, bukan mengajak manusia nak ikut kita, tetapi mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda kita ikhlas dalam dakwah? Iaitu apabila kita gembira orang lain dapat hidayah, walaupun bukan di tangan kita. Contoh tuan-tuan, kita nasihat kawan kita punya bertahun-tahun kita nasihat, dia tak dengar. Tiba-tiba datanglah orang lain pergi tegur dia, ajak solat. Kita selama ni ajak dia solat, tak nak solat. Tiba datang orang lain, sekali dia ajak, jom pergi solat. Terus terbuka hati kawan tadi. Kalau orang yang tak ikhlas dakwah, dia kata, kau ni aku penat ajak kau tak nak, ni dia tak siapa-siapa ajak kau nak ikut pergi solat. Menunjukkan ikhlas kita dalam dakwah tu ada masalah. Sepatutnya kita happy, gembira orang ni dapat hidayah, walaupun orang kata hasil dakwah orang lain. Yang penting kita nak kebaikan, itu dakwah. Yang kedua daripada hadis ni menunjukkan kelebihan manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tips untuk murah rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan urusan dia. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak murah rezeki, pertama tengok takwa kita. Takwa ni kita buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Yang kedua, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesiapa bertawakal pada Allah, Allah akan lengkapkan urusan dia, cukupkan urusan dia. Jadi dia rasa cukup. Jadi jaga benda ni. Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang, dan hati kita biar kita letakkan dekat Allah. Kita usaha, tapi hati kita dekat Allah. Tawakal ni amalan hati, usaha tu amalan zahir. Dua-dua kena berjalan. Jangan hati tawakal tapi tak usaha, tak boleh. Kita orang Islam, dua-dua kena lakukan tugas dia. Amal badan yang tangan yang zahir ni ada amalan dia, hati pula ada amalan dia. Dua-dua kena berjalan. Yang ketiga, kita jauhkan diri kita daripada perkara-perkara syirik. Kalau ada orang jumpa bomoh ke, atau ustaz sekalipun, dia baca jampi-jampi, kita tanya, ustaz baca apa tadi ustaz? Kita mungkin sakit, jumpa orang, dia pun baca, kita tanya, ustaz baca apa? Boleh tak terangkan saya ayat Quran ke apa? Awak dengar je lah, tak payah tanya banyak-banyak. Perawat-perawat macam ni tinggalkan. Perawat-perawat macam ni tinggalkan. Baik jampi diri sendiri, InsyaAllah boleh masuk syurga tanpa hisab dan lebih selamat untuk akidah kita.
Wallahu alam. Sampai di sini sahajalah perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan bincangkan isu yang lain berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita solat Isyak, ada sebarang soalan? Kaum ibu ada soalan? Okey, kalau tak ada, kita tutup dengan tasbih kafarah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.